kepada semua agensi yang terlibat dalam usaha mencari pesawat MH370 serta anak kapal selama beberapa hari ini. God bless you all and be with you. Terima kasih diucapkan di atas peluang untuk Batu Kawan membahas ucapan titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuan Speaker, sejarah kepolisan di Malaysia bermula dengan termaktubnya Piagam Keadilan di Pulau Pinang pada tahun 1807. Kini Polis Diraja Malaysia atau pemegang amanah Sang Saka Biru yang dianggotai lebih 100,000 lelaki dan wanita merupakan satu-satunya agensi peneraju dalam menjadikan negara ini selamat dan memberi perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi negara. Tuan Speaker, dengan populasi negara seramai 30 juta orang, mampukah semua anggota PDRM memberi perkhidmatan yang world class dalam menangani jenayah yang kian meningkat saban hari? Perjuangan menentang jenayah bukan sahaja melibatkan dollars and cents sahaja, tetapi dengan kemudahan infra yang lebih baik bagi anggota polis kita. Walaupun agihan kerajaan persekutuan sebanyak 8.8 bilion ringgit pada umumnya nampak besar, tapi di mana sebenarnya wang tersebut disalurkan? Dan mengapa keadaan infrastruktur dan kemudahan di balai-balai polis dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Dalam Belanjawan 2014, Perdana Menteri Najib mengumumkan sebanyak 128 juta diperuntukkan untuk membina dan menaik taraf ibu pejabat polis daerah dan kuartus kaki tangan, termaksudlah pembinaan IPD baru di Pasir Mas, Kota Star, Johor Bahru Selatan, Sipitang dan Nusa Jaya, serta pembinaan balai polis baru di Pengerang, Tongot dan Country Home Sarawang. Bolehkah semua ini dibina dengan jumlah wang 128 juta ringgit? Dalam soalan saya yang bertarikh 12 Mac 2014 kepada Kementerian Dalam Negeri berhubung pecahan agihan mengikut negeri bagi penambahbaikan kemudahan infra, jawapan yang diterima tidak tepat, malah menyatakan jumlah 118.1 juta ringgit diperuntukkan, beza 9.83 juta ringgit daripada amount yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Mengapa wujud inkonsistensi dalam peruntukan seperti ini? Walaupun saya bukan kontraktor atau arkitek, tetapi nak ubah suai pejabat parlimen saya pun menelan belanja yang menyakitkan dompet saya. Saya tidak tahu bagaimana kos sama ada 128 juta atau 118.17 juta ini dapat meliputi semua projek yang dinyatakan, melainkan desainnya kecil dan outdated. Saya mohon pecahan agihan peruntukan bagi semua projek-projek ini serta kemudahan infra yang termaktub dalam desain tersebut. Bilik IO atau Investigating Officer dalam banyak IPD yang telah saya lawati sendiri atau daripada maklum balas awam menunjukkan keadaan bekerja atau working condition yang nampak seakan-akan dalam zaman 70-an. Dengan ruang bekerja yang begitu sempit, aircon yang uzur, ada setengah yang masih menggunakan kipas siling, fail-fail yang berlambak, laptop yang kelihatan outdated, usahlah yang itu. Ruang kecil untuk meletakkan sejadah untuk bersolat pun tak ada, tak wujud. Macam mana nak menghasilkan kualiti perkhidmatan kepolisan yang bertaraf antarabangsa? Walaupun jawapan KDN bahawa 3.79 juta ringgit diperuntukkan untuk penyediaan bilik bagi pejabat IO bagi 2014, namun ianya kecil berbanding dengan semua aliran keluar wang ke dalam poket kroni dan projek-projek gajah putih yang tidak membawa kebaikan kepada sesiapa pun, hanya kroni sahaja. Kami bersyukur di atas segala jasa dan menghargai segala sumbangan polis dalam menegakkan keadilan dan mencegah jenayah. Tetapi kemudahan infra yang top class sudah tentu akan menjadi satu acuan yang ideal untuk mewujudkan anggota polis yang benar-benar berkarisma dan berdedikasi untuk berkhidmat untuk rakyat. Can you expect world-class service from the police force with third-class infrastructure? With all these efforts to create world-class police standards, the working conditions and amenities of our men and women in blue must be given due importance and urgency. Transformasi sahaja tidak memadai. Satu reformasi amat diperlukan untuk kemaslahatan sejagat. Tuan Speaker, Manifesto Pakatan Rakyat menyarankan peningkatan kecekapan sumber manusia, perlindungan dan penyampaian perkhidmatan PDRM di mana anggota polis yang mahir dan beruniform perlu dipindahkan daripada kerja-kerja pentadbiran kepada kerja polis yang betul.
Orang awam boleh digaji untuk memenuhi fungsi pentadbiran. PDRM tidak memerlukan peningkatan 30% tenaga kerja yang dicadangkan Kementerian Dalam Negeri, mewakili tambahan kira-kira 40,000 pegawai. Kerana sejak tahun 2011, Malaysia mempunyai seorang pegawai polis untuk setiap 270 rakyat, nisbah 1 hingga 270. Ini adalah sangat hampir dengan nisbah yang disyorkan oleh Interpol, iaitu 1:250. Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 lagi anggota IO, dan walaupun indeks persepsi jenayah dilapor berkurang, mungkin lebih ramai IO diperlukan apabila ketelusan data jenayah diperolehi dan kemudahan asas mereka wajib diberikan. Tuan Speaker, saya ingin menyentuh isu yang selama ini tidak banyak disentuh, iaitu penyertaan wanita dalam arena politik serta dasar mempertingkatkan kepimpinan wanita di Malaysia. Hari ini dalam Dewan Yang Mulia ini, wakil rakyat yang berjumlah 23 saja merangkumi 10.4% daripada jumlah 222 ahli parlimen di sini. Banyak yang telah dicapai selepas tsunami politik 2008, selepas 5 negeri jatuh di bawah Pakatan Rakyat. Tetapi secara holistik lebih banyak perlu dilakukan oleh kerajaan pusat untuk memastikan kesaksamaan gender dan pemberdayaan wanita. Penambahbaikan dan peningkatan kesaksamaan gender dan women's empowerment mestilah berlaku selaras dengan reformasi polisi, perundangan, mekanisme institusi serta kempen kesedaran awam. Ya, boleh golong ya, Mat. Boleh. Negara sekampung yang baru mendapat kemerdekaan pada 2002, Timur Leste, kini muncul sebagai satu pengukur kemajuan dalam pembangunan wanita dalam tempoh 50 hingga 100 tahun yang lepas. Di Timor Leste, daripada 65 kerusi di Parlimen, 25 merupakan kerusi yang dimenangi wakil rakyat wanita, yang boleh diterjemahkan sebagai 38.5% dalam pilihan raya 2012 yang lepas, dan mereka berada dalam kedudukan 16 teratas dalam lebih 140 negara, berbanding dengan Malaysia di kedudukan 112 dalam World Classification of Women in National Parliament yang disusun oleh Inter-Parliamentary Union pada November 2013. The government signed the Dili Kompromisu, a public declaration that acknowledges the importance of gender equality and investing in women and girls to achieve sustainable development, address poverty and strengthen society. Tuan Speaker, akhir sekali saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Menteri Kewangan berhubung Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang dilancarkan pada 1 Mac lalu. Sehingga kini wujud spekulasi harga tol yang akan dikenakan oleh syarikat konsesi bagi jambatan 24 km ini, dan jika benar jambatan kedua Sendirian Berhad dilantik untuk mengaut keuntungan mengutip tol bagi jambatan ini. Yang anehnya, mengikut petikan dari laman web Jambatan Kedua Sendirian Berhad, jambatan ini milik penuh Perbadanan Menteri Kewangan atau Minister of Finance Incorporated, dan secara dasar badan kerajaan seperti Kementerian Kewangan akan menyerap sebahagian besar kos pembinaan projek dan baki kos yang perlu dibayar balik yang akan dikenakan tol. Apakah dan jumlah tol yang telah diputuskan untuk dikutip untuk melangsaikan hutang pembinaan jambatan ini, dan berapa lamakah anggaran tempoh kutipan tersebut? Saya nak menggulung, Tuan Speaker. Saya bertanyakan soalan-soalan ini kerana ingin mendapat pencerahan berhubung kutipan tol jambatan kedua memandang pengendalian oleh syarikat konsesi Plus jelas mencurigakan sehingga hari ini. Sebagai sebuah kerajaan yang berlandaskan prinsip demokrasi berparlimen, kesemua wakil rakyat Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional wajar diberi layanan yang sama tanpa pilih kasih dan tanpa bermotifkan politik sebagai satu langkah untuk mencapai sistem demokrasi yang matang dan progresif. Tiada makna laungan Perdana Menteri bahawa Malaysia mempunyai sistem demokrasi paling hebat di dunia jika ianya dibunuh dengan perlahan di Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Tanjung.